الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjangkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Bijaksana, Dia yang Maha Berkehendak, Dia yang Maha menentukan segala-galanya. Maha suci Allah taala yang mengumpulkan kita pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama rakan-rakan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita rakan-rakan yang sama-sama untuk mengingat kepadanya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita kepada rakan-rakan kita untuk kita sama-sama ingat mengingati. Alhamdulillah, yang mananya seseorang itu, Nabi mengatakan, kalau kita nak tengok agama seseorang itu, tengok pada agama rakan dia. Kita nak cek seseorang itu, tengok kepada rakannya, agama rakannya. Alhamdulillah, itu satu tanda yang mananya kita ni kalau nak tuju Allah Ta'ala, kena kumpul sama-sama orang baik. Tak boleh tidak, kena ada rakan kumpulan jemaah yang baik, kerana duduk bersama-sama orang baik akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Imam Haddad mengatakan dalam kitab dia Risalatul Murid, mengatakan apa? Setelah kita ada dorongan, ada keinginan untuk tuju Allah Ta'ala, tak boleh tidak nak pelihara itu dorongan, kena apa? Kena duduk dengan orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Kena tinggalkan terus orang-orang yang lalai. Alhamdulillah, hari ini Allah kurniakan kita jemaah dan sahabat yang sama-sama tak jemu-jemu minggu ke minggu, yang sama-sama bersama-sama kita untuk ingat kepada Allah Ta'ala, bukan untuk lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mananya ada orang bila dia dah tekun, dah rasa dorongan, dah ada dorongan tuju Allah Ta'ala, tiba-tiba dia tak nak tinggal kawan-kawan lama dia tak nak tinggal aktiviti lama-lama dia masih nak tuju Allah, dia masih nak Allah tapi tak nak tinggalkan aktiviti lama dia, takkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan cara kita nak dekat makin hampir dengan Allah Ta'ala, tak boleh tidak kena tepikan orang yang lalai, kena bersama-sama dengan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita berpandangan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang ingat Allah Ta'ala akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita berpandangan dengan orang-orang yang lalai, kita bersama juga akan lalai. Paling tidak kita ni tak rasa lazat untuk melakukan ketaatan, kan, lazat. Kita ada baca dalam kitab Mukasyafat Qulub mengatakan dengan kawan-kawan dulu, ada satu hari ada satu orang, kisah ni dipetik daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali tukilkan, ada seorang ni jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadu dekat Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan apa? Wahai Imam, aku ni tak rasa lazat untuk melakukan ketaatan. Apa sebabnya? Boleh kau tolong aku? Boleh kau selesaikan masalah aku? Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Puncanya kerana engkau duduk dengan orang-orang yang lalai, orang yang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kau melakukan ketaatan tak merasa lazat. Itulah kita kata, sekecil-kecil kalau kita duduk dengan orang yang lalai ni, apabila kita melakukan taat, kita tak merasa lazat. Dan sebesar-besarnya kita pun akan lalai juga. Kita akan lalai. Kenapa macam tu? Kerana guru kita mengatakan apa? Kita apabila duduk dengan orang, kita akan bersama dengan orang, kita bukan hanya mata kita berpandangan, tapi hati kita bertatap. Itu tunjuk kita tak sedar tu. Sebab tu kalau kita duduk dengan orang lalai, apa yang ada dalam hati orang lalai akan masuk dalam hati kita. Kita duduk bersama orang-orang yang keduniaan, apa yang ada dalam hati-hati orang yang dunia akan masuk dalam hati kita. Kita duduk dengan orang-orang yang saling membenci orang-orang muslimin, kita pun akan terikut sama. Tanpa kita sedar, hati kita pun akan absorb segala benda yang ada pada hati dia. Itu bahaya duduk orang-orang yang lalai. Apatah lagi orang-orang yang derhaka kepada Allah. Yang ada orang sekarang tak nak tinggal keduniaan, sanggup duduk bersama dengan orang-orang yang derhaka dengan Allah, semata-mata nak belajar keduniaan. Dia tak sedar yang sikit demi sedikit kedahakaan terhadap yang ada dalam orang itu masuk dalam hati dia. Lama-lama terus dia hanyut dan terus lalai. Bahaya orang yang duduk dengan orang-orang yang lalai, dia pun akan lalai. Dan duduk orang yang derhaka, dia pun akan derhaka. Sebab tu kita selalu ingatkan kawan-kawan yang dah mana kita dah tekun nak tuju Allah Ta'ala, tak boleh tidak kita kena sama-sama dengan dalam jemaah untuk tuju Allah sama-sama. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita seperti biasa pada malam ini sama-sama untuk
melakukan aktiviti mingguan kita membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mananya dialah panutan kita, dialah pedoman kita, dialah tujuan hidup kita, untuk tak ada, dialah kunci untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah kunci kepada segala-galanya, kunci untuk dapat kita punya keduniaan dan kunci untuk dapat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu orang ustaz yang datang hari tu, dia mengatakan apa? Kalau kita ni segala dekat dunia ni apa pun kita nak dapatkan, mesti kena dapatkan kunci dia dulu. Apa pun. Dan begitu juga dengan Allah Ta'ala, dengan agama Allah. Bahkan segalanya kuncinya pada siapa? Pada Rasulullah. Pintunya pada siapa? Pada Rasulullah. Nak kenal Allah, nak hampir Allah dekatnya melalui siapa? Rasulullah. Nak belajar agama daripada melalui siapa? Rasulullah. Nak tahu bab puasa, bab zakat, bab haji, semuanya daripada Rasulullah. Nak berakhlak baik daripada mana? Daripada Rasulullah juga. Segala-galanya Rasulullah. Segalanya Rasulullah. Bukan kita cakap segala-galanya Rasulullah ni, bukan kita nak melebihkan Rasulullah, melebihi segalanya. Tak. Kalau kita cakap macam ni, nanti ada orang tunggu. Ni dah syirik ni. Ni tak, yang maknanya kau tak faham, itulah kita suruh belajar sifat 20, tak nak belajar kan. Yang maknanya Allah tetap Allah Maha Tinggi, tetap Allah Maha Mulia, Allah dengan sifat-sifat 20-nya, sifat mustahilnya, 20 sifat mustahilnya, sifat harusnya yang kita dah belajar dan kita bekang dan kita yakin dalam hati kita. Tapi yang kita nak kata apa? Lantaran kita nak dekat dengan Allah, kita nak sampai, yang tu tak boleh tidak kena lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita beruntung sangat, Allah kurniakan kita rezeki, Allah kurniakan kita kurnia yang sangat besar, iaitu apa? Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang lain zaman-zaman dahulu, umat-umat terdahulu dan hatta nabi-nabi terdahulu nak jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu nak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nak kita ni jadi umat mereka. Sebab apa? Lantaran kurniaan, ganjaran-ganjaran yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Lantaran siapa? Lantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kita dengar dalam cerita apa Sabil al-Idhikar kan? Kitab Imam Haddad juga di kisah saya dengar daripada Ustaz Arisah tempoh hari. Dia mengatakan apa dalam kitab tu, mengatakan apa? Dialog antara Allah dan Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihi salam, mengatakan apa tentang Sayyidina Musa ni, bertanyakan tentang satu umat yang ada dalam luh-luh yang dia dapat. Dia mengatakan apa? Wahai Allah, ada umat sebegini yang mereka ni amalnya sedikit, umur mereka pendek, amal mereka sedikit, tapi mereka dapat masuk syurga. Tapi balasan ganjaran mereka dapat macam-macam garisan, besar-besar punya ganjaran amalan yang sedikit. Siapa umat dia? Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, jadikan dia umatku. Tak boleh, ini umat Nabi Muhammad. Macam-macam dialog umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituliskan apa? Allah ampunkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka makan. Ditulis dalam luh Nabi Musa alaihi salam. Terkejut, takjub Nabi Musa, sampai macam tu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, diganjari, dan disebutkan juga apa ditanya dengan Allah, lepas ditanya macam-macam cerita yang ditanya dengan Allah, ditanya soalan yang akhir. Nabi Musa mengatakan apa? Dekat siapa kalangan daripada umat-umat apa hamba-hambamu umat yang paling baik? Adakah umat aku? Macam itulah lebih kurang. Apa Allah mengatakan apa? Tak, bahkan umat kekasihku, umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni lantaran Rasulullah, kita mengatasi segala umat yang ada dekat atas bumi ini, yang umat-umat terdahulu. Dan bahkan kita di dunia pun kita diberi ganjaran, diangkat macam-macam ganjaran. Dekat akhirat nanti pun kita diberi macam-macam ganjaran, macam-macam lagi. Nak masuk syurga umat Nabi Muhammad dulu, nak kena hisab umat Nabi Muhammad dulu, nak dapat syafaat umat Nabi Muhammad dulu, macam-macam. Dan bahkan umat Nabi Muhammad ni yang paling ramai akan masuk syurga. Jadi tak ke kita nak terima kasih dengan Rasulullah SAW, tak nak kita nak sayang Rasulullah, tak nak ke kita gunakan masa kita nak korbankan sikit untuk balas jasa Rasulullah, tak terbalas jasa Rasulullah, tak terbalas jasa Rasulullah SAW, tak terbalas. Bahkan apa yang kita lakukan ni bukan takkan meninggi mengurangkan sikit pun darjat Nabi, walaupun kita tak buat. Bahkan darjat Nabi itu, darjat Rasulullah sentiasa tinggi. Bahkan kita yang nak dapat manfaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita selalu ingatkan kawan-kawan, jangan putus semangat, jangan pernah patah sangat tekun. Bukan kita nak suruh datang dekat tempat ni saja, bahkan kalau ada majlis lain datang. Kan, kalau tak nak datang sini, datang majlis lain. Bahkan jangan lupa untuk hidupkan majlis-majlis yang ada menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tak adanya kita malam ni bukanlah diarahkan oleh guru-guru kita juga, Habib Tahir dan Ustaz Syahir. Yang Ustaz Syahir ada urusan emergency katanya, terpaksa balik ke Kedah, urusan keluarga emergency, dan Habib Tahir malam ni pun katanya sakit.
Alhamdulillah, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, moga-moga Allah angkat jalan kesihatan, ganjaran tingkatan makam guru-guru kita, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kemudahan kepada mereka. Alhamdulillah, tak kita lakukan melainkan untuk mengikut apa yang diajarkan, apa yang disuruh, apa yang dilakukan oleh mereka. Yang namanya orang yang dah tuntut ilmu, suka kita nak ingatkan, walaupun tanpa ada guru kita di sisi kita, apa yang dia dah lakukan teruskan. Bahkan apatah lagi kalau disuruh, kena teruskan. Apalagi kalau dia, walaupun dia tak suruh, dah malam tu, dah itu tempat dia, dah waktu dia, amalan dia dilakukan, kita sebagai murid teruskan. Itu menunjukkan apa? Kita real nak berguru dengan dia, kita real nak ikut apa yang diajarkan, dan tak kita lakukan melainkan dia pun lakukan daripada dengan mengikuti guru-guru mereka juga. Sebab tu itu pertaliannya. Jangan kita depan guru kita nak guru sayang kita, depan guru kita nak tunjuk kebaikan kita. Memang betul nak guru sanjung tapi belakang guru macam mana keadaan kita? Kita masih malas atau tidak? Kita masih lalai atau tidak? Kita datang atau tidak? Tak ada guru kita datang atau tidak? Kalau kita tak datang kerana ada hal-hal yang lain, itu dimaafkan kan, tak menjadi masalah. Tapi yang tak datangnya kerana apa? Kena tahu guru kita tak datang. Kena tahu guru kita tak ada tapi majlisnya ada. Tak apalah, kita uruskan kita rehat-rehat bersama keluarga. Tak bolehlah, dah dilamakan, dah tetap waktu itu kita dah bersama-sama dengan guru kita melakukan ketaatan, walaupun dia tak ada, kita teruskan. Alhamdulillah, kita suka juga nak ingatkan sebelum kita tutup tentang kasidah tadi. Suka kita minta kawan kita baca dekat Batu Pahat pun selalu baca kasidah ni. Kasidah ni antara kasidah-kasidah yang guru kita tulis yang kita sukalah. Kita suka dan kita nak dengar. Setiap kali kita nak dengar. Untuk apa? Kasidah ni memang ibaratnya menampar kita punya hati, menampar kita punya perasaan, yang mananya kita ni ingat dah duduk bersama-sama orang soleh, dah duduk bersama-sama dengan orang-orang baik, dah buat ketaatan, kita rasa kita baik. Jangan pernah sekali. Sebab tu kita nak ingatkan, suka kita nak ingatkan dekat kawan-kawan, dekat jemaah semua, dekat yang lebih baik pun daripada kita, yang lebih baik pun, tapi kita suka nak ingatkan apa yang guru kita ingatkan. Dalam kita melakukan ketaatan, baik majlis ilmunya, baik solatnya, baik zikirnya, baik baca Qurannya, apa punlah kita dah tetapkan ibadah seharian kita, ibadah rutin kita, dalam kita melakukan segala-galanya, jangan pernah stop ataupun jangan pernah lupa untuk cek kita punya ibadah. Duduk sekejap, jangan pernah lalai yang untuk kita cek apa, kita lakukan ketaatan tapi jangan pernah stop untuk cek kita punya ibadah. Cek apa? Cek hati kita, cek keadaan kita. Keadaan kita maksudnya apa? Segala amalan yang kita lakukan, aku punya amalan ni, selama ni aku baca Quran, aku baca maulid ni, ada hampir tak aku dengan Allah Ta'ala? Ada kesan tak aku dengan Allah Ta'ala? Aku buat segala-gala ni, kan, baca malam Jumaatnya, selawatnya, zikir malam Jumaatnya, surah kahfinya, ada sikit tak rasa perasaan yang aku makin nak dengan Allah, makin nak dengan Allah? Ataupun benda tu hanya sekadar rutin, hanya sekadar biasa je, ataupun benda tu tak membuatkan kita untuk tinggalkan maksiat kita? Kena cek, jangan tertipu, kan? Kasidah dia kata dia, jangan tertipu, kena hati-hati daripada tertipu dengan amalan kita. Hatta kalau nak tengok sesuatu amalan tu beri kesan kita atau tidak, banyak tanda ulama kata boleh kita cek. Antaranya, tengok lepas kita lakukan amalan tu macam mana keadaan kita. Kita lakukan taat dengan Allah, tapi maksiat kita masih tak tinggal. Bukan tak tinggal satu hal, tak ada rasa nak tinggal pun. Tak ada rasa nak tinggal. Mata ni masih tengok maksiat, telinga masih dengar maksiat, tangan masih buat maksiat, kumpul dengan orang maksiat. Malamnya kita zikir, malamnya kita baca Quran, malamnya kita solat, malamnya kita maulid. Apa itu menunjukkan apa? Kita punya amalan tu tak mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pahala dah tentu. Kita nak bukan nak kata kita amalan kita tak ada pahala. Pahala, apa ketaatan yang kita buat ada pahala. Tapi persoalannya, buatkan kita hampir dengan Allah ataupun tidak. Itu selalu kita ingatkan kawan-kawan. Setiap lagi kalau kita lakukan amalan, ketaatan, kebaikan, tengok benda ni menghampirkan kita ke tak. Macam mana Ustaz nak tengok amalan ni hampirkan kita? Kena tengoklah. Contohnya apa yang dah Imam Haddad hajarkan dalam kitab dia Adab Sulukil Murid juga, yang kita pun baca dengan kawan-kawan, mengatakan apa? Kita ni nak tuju Allah Ta'ala ada step dia. Bukan sekadar melakukan ibadah. Sebab tu orang terlepas pandang. Kalau sekadar kita buat taat, kita buat solat dah, baca maulid dah, zikir sekian-sekian dah, tak cukup. Untuk apa? Banyak step yang tunjuk untuk kita
lakukan dulu untuk kita, sentiasa kita lakukan untuk kita dekat dengan Allah. Antaranya apa? Tengok dalam kita buat ibadah, macam mana bertaubat kita dengan Allah Ta'ala. Okey Ustaz, saya dah taubat Ustaz. Macam mana awak buat taubat? Setiap malam saya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nangis-nangis kan? Rabbal baraya. Itu zikir. Boleh dapat pahala? Boleh. Dekat? Bukan caranya. Sebab tu kita kena belajar. Yang mananya rukun taubat, ulama katakan apa? Tengok ulama dah gariskan rukun-rukun taubat dalam apa, untuk kita taubat dengan Allah Ta'ala. 3 syarat taubat, tambah satu. Pernah kita tahu. Itu baru satu langkah untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hatta itu langkah yang paling awal untuk kita lakukan. Apa? 3 rukun, 3 syarat, 1 tambah 1 tambah 1. Tengok, kita taubat bukan sekadar kita zikir astagfirullah, ya Allah minta ampun aku. Itu salah satu, tapi itu bukan perkara yang syarat yang utama. Syarat yang utama apa? Stop dari buat maksiat. Dan kita cek, kita buat ibadah, maksiat kita stop tak? Malam kita zikir, maksiat kita stop tak? Tak stop. Ya Allah, aku malam mata tengok maksiat lagi, ya Allah. Tengok TV lagi, tengok handphone lagi. Banyak kali kita ingatkan. Hatta sebab tu kita kena sentiasa ingatkan apa? Untuk diri kita dan orang yang dengar, supaya apa? Supaya ada semangat untuk tinggalkan sikit-sikit. Yang menjadi masalah kadang-kadang untuk kita ni bukan masalah dosa-dosa besar. Alhamdulillah, hatta dosa-dosa besar jadi masalah, setengah-setengah dosa besar terhadap kita. Yang maknanya kita ni dah pakai songkok, dah pakai kopiah, dah pakai jubah, dah pakai serban, dah pakai syal, dah pakai telekung, dah pakai nikab. InsyaAllah lah tak buat dosa-dosa besar, minum araknya, zinarnya, rompaknya, bunuhnya, tak buatlah kita. Alhamdulillah, Allah, moga-moga Allah perhatikan kita terus sampai akhir hayat kita. Tapi yang kita takutkan, yang selalu kita tumpas apa? Dengan dosa-dosa kecil, dengan dosa-dosa hati. Semua tu dosa tak? Dosa. Malam kita istighfar. Istighfar. Ada cara apa? Ada usaha nak stop tak? Tak ada. Tak ada usaha pun kita nak stop. Tak pernah kita usaha kita nak stop. Mata aku ni banyak tengok maksiat ni. Aku malam tadi dah istighfar ni. Esok pagi nonton Korea. Mana kau punya syarat pertama untuk taubat? Mana syarat pertama untuk taubat? Malam tadi dah istighfar, dah minta ampun, dah nangis, dah bangun malam. Esok dengar lagi radio. Esok main handphone lagi. Handphone yang tak lepas-lepas. Nak tengok benda-benda yang haram dalam tu. Kalau tengok kuliah tak apalah juga. Mana kita punya istighfar malam tadi tak membenarkan taubat kita. Sebab apa? Kita tak stopkan maksiat kita. Tak boleh tidak. Stopkan maksiat, syarat yang pertama. Yang kedua apa? Sesal dengan dosa-dosa yang kita dah lakukan. Dosa-dosa kita dah lakukan. Apa yang kita dah lakukan? Hidup dah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Dah pergi haji 2-3 kali. Dah pergi umrah. Aku baiklah. Belum lagi. Tengok maksiat kau yang kau dah tinggalkan. Maksiat kita dah stop, tak menunjukkan kita dah taubat. Sebab apa? Yang kedua, kena sesal, kena menyesal dengan maksiat kita. Kena sesal dengan maksiat kita. Aku dah lakukan dulu, aku tak tutup aurat, ya Allah, 30 tahun dulu. Sekarang aku tutup aurat, ya Allah. Aku dah tak buat maksiat buka aurat. Tapi dosa dulu, sesal tak? Sesal ni macam mana? Bila teringat dosa-dosa dulu, terus tak kita minta ampun? Kita rasa pedih tak? Kita rasa menyesal tak? Kita rasa jijik tak? Kalau tak ada pun rasa, hatta kita ni boleh condemn lagi. Tengok ayah dulu dekat anak kan, jago kampung. Ayah dulu gedebe dekat kampung. Ayah dulu begini. Ayah dulu mak motor. Orang sekarang main motor tak power macam ayah. Boleh bangga dengan anaknya. Mak dulu, ini bukan makanan mak lah. Dulu mak lagi model kampung umpamanya lah kan. Umpamanya. Sekarangnya mak dah alhamdulillah dah tutup aurat semua. Tapi pernah sesal tak? Kalau tak pernah sesal, tak pernah rasa jijik, tak pernah rasa takut pun, ingat dosa-dosa kita yang dulu, itu tak rasa menyesal. Sebab apa kena menyesal? Sebab nanti walaupun kita dah tak buat, selalu kita ingatkan, guru kita selalu ingatkan, apabila sampai ajal kita nanti, dosa-dosa yang kita tak sesalkan ini, syaitan akan guna sebagai bullet, sebagai peluru syaitan untuk jatuhkan kita ketika kita sakaratul maut. Dimainkan balik sin-sin, sihir-sihir syaitan untuk kita terpesona dengan maksiat yang kita tak pernah taubat. Umpamanya, kita ni kaki minum arak. Dah tak minum arak, dah tua dah pun tak mampu nak minum arak. Tiba-tiba tengah nazak, dalam keadaan nazak, syaitan datang. Ketika syaitan datang berapa ribu? Guru kita kata 7 gelombang. Satu gelombang 70,000. 490,000 syaitan datang nak hasut kita, nak tarik iman kita, nak lawan kita seorang.
Mampu tak kita? Hanya dengan Allah saja yang kita boleh berharap. Tapi teruk tak tu? Teruk kalau kita tak letak penyesalan daripada sekarang. Tengok kita nanti, oh, dianya dah terlantar dekat hospital, dianya telah terlantar nazak, tapi syaitan mainkan sihir. Oh, engkau ni bukan tengah nazak, engkau tengah, kenapa aku dalam kelab ni, kenapa aku tengah ada botol arak dekat tangan ni, kenapa begini, kenapa begini, aku kan dah tua, aku kan dah sakit, aku kan tengah nazak. Tak, engkau tertidur tadi minum arak, kau tertidur tadi, kau mimpi rasanya, ni baru kau masih dalam kelab, kau bersama kita dengan kawan-kawan. Oh ya, aku rasa mimpi lah, aku rasa mimpi, aku rasa lama mimpi aku. Bangun. Biar dah agak-agak rasa, aku ingat aku dah tua, aku ingat aku dah sakit. Bangun, dapat ada arak ke tangan, tak pernah rasa sesal, dah lama aku tak rasa. Minum. Begitu minum, malaikat Israel rentak. Itu yang kita takutkan. Sebab tu kita banyak kali ingatkan, jangan tertipu dengan amalan kita. Kalau amalan kita tak membuatkan kita nak tinggalkan maksiat, cek amalan kita tu tak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta takut-takut amalan kita tu mengundang murka Allah. Yang ketiga, tengok syarat yang ketiga. Dah kita dengan dosa-dosa kita ni, kita pernah azam tak buat lagi. Tak pernah letak azam. Masih terngiang-ngiang. Masih kalau dengar tersenyum-senyum. Tak pernah letak azam. 3 ni tak ada mana dosa kita diampunkan. Zikirlah berapa banyak pun astaghfirullah, tapi usahanya 3 syarat ni kita tak penuhi. Kalau macam tu lah, kita masih ego lagi, masih tak nak kisah lagi, yang dosa kita banyak kita tak nak pasangkan. Di ibarat guru kita sebut ibaratnya satu salahan satu titik hitam. Umpamanya lah titik hitam ni 100 demerit point. Nak hilangkan macam mana? Kena taubat yang kita katakan ni, 3 syarat. Ada lagi 3 syarat, tapi ini 3 syarat utama. Nak habiskan demerit 100 point dosa kita tadi macam mana? Dengan lakukan 3 syarat tadi. Dah habis, baru jadi zero. Baru tak ada dalam catatan kita. Terbuat balik, naik balik dia punya demerit dia. Tapi dia tak accumulated. Dia tak dalam catatan kita ni, dia tak bertambah. Sebab apa? Sebab kita memang manusia, tak lepas daripada melakukan kesalahan. Dah taubat, dah penuh 3 syarat dah pun. Dah buat syarat-syarat taubat, masih buat. Tak ada, asalkan kau taubat dengan dosa kau. Terjatuh, bangun balik, taubat balik. Ni yang ada orang tak pernah kisah. Maksiat. Taat. Dalam maulid nangis. Tak pernah rasa nak alamak, kena stop sekejap. Sebab tu kita setiap amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat, letakkan rasa nak cek amalan kita. Hati-hati dengan amalan kita. Bukan hati-hati sempurnanya, hati-hati amalan ni aku buat ni bawa Allah murka ke tak? Amalan ni aku buat Allah, buat aku tertipu dengan syaitan ke tak? Amalan ini membuatkan aku riak ke tak? Sebab tu segala orang yang namanya orang beriman tak boleh rasa selalu kita jawab, tak boleh rasa selesa dekat atas muka dunia ni. Selesa dengan keadaan diri, selesa dengan amalan, selesa dengan dosa apatah lagi. Tapi dah kita lakukan ketaatan, dah kita lakukan kebaikan, tak boleh ada rasa selesa. Dengan tak ada rasa selesa ni, moga-moga kita sentiasa kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala, sentiasa berharap dengan Allah, sentiasa rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena ada rasa pasang, rasa tak selesa ni. Sampai bila? Sampai kita dijemput oleh malaikat Israel nanti. Sebab tu kita selalu ingatkan yang mana susahnya Ustaz, dah lah nak buat taat susah, dah nak buat kebaikan susah, nak tinggalkan dosa lagi, lepas tu nak kena tolak dunia lagi. Kita nak katakan apa? Neraka lagi susah, azab kubur lagi susah. Pilih. Sebab tu kita selalu ingatkan, kita ni kadang ada masa kita suka dengar benda-benda yang seronok. Kita suka dengar seronok. Satu-satu masa kadang-kadang kena buangkan ego, kena tengok, kena dapatkan nasihat-nasihat yang boleh jentik hati kita. Maksudnya apa? Oh, ini yang aku perlukan. Bukan yang puji aku, bukan yang merasakan aku rasa baik dah buat taat. Tak. Tengok macam mana maksiat kau, tengok macam mana amalan kau, tengok macam mana kehampiran kau dengan Allah Ta'ala. Semua tu kena tengok, semua tu kena cek. Kita ni dah tak banyak masa. Bahkan kalau kita dah cek, nanti apa outcome dia? Ulama mengatakan masa itulah nanti baru kita tengok apa yang amal kita buat selama ni 30 tahun aku konsisten buat, aku rasa okey buat. Tapi bila kita dah tekan point yang betul, dah mula taubat, dah mula jaga niat, dah mula tinggal maksiat, dah mula jaga hati, yang 30 tahun kita konsisten tu, kita akan rasa susahnya nak buat.
Sebab apa? Sebab syaitan dah, orang kata aku dah kena kerja lah. Aku dah kena kerja. Budak ni nak dekat dengan Allah Ta'ala dah. Budak ni dah kena point dia nak hampir dengan Allah. Selalu ni dia buat ibadah. Tapi aku biarkan. Aku buat hantar syaitan-syaitan kecil je lah nak goda dia. Dia tak pernah pun nak hampir dengan Allah dia. Hatta dia buat seluruh umur dia habiskan ibadah pun dia masih buat maksiat, dan aku tak nak kacau dia lebih-lebih. Takut dia kalau aku kacau dia lebih-lebih, takut dia taubat habis. Sebab tu kita ni kadang-kadang buat maksiat, buat ibadah kita seronok. Kita seronok kena check balik. Sebab apa? Yang namanya ibadah nak hampir, dia ada campur tangan syaitan. Syaitan takkan biarkan kita hampir dengan Allah Ta'ala. Macam-macam syaitan akan susahlah. Kadang-kadang orang bila sebelum nak berubah, nak tuju Allah Ta'ala, dia tak pernah rasa susah. Dia pernah rasa bahagia. Dia ingat dengan bahagia tu Allah sayang dia. Aku bahagia, anak isteri aku bahagia, duit aku ada, tak pernah rasa susah, tak pernah ditimpa bala. Tiba-tiba tersedar, Allah bagi dia sedar, Allah bagi dia hidayah. Nak dekat dengan Allah, macam-macam masalah masa tu, macam-macam godaan masa tu. Sebelum tak macam-macam, itu apa? Itu ujian dia. Hatta dengan berkawan sekalipun. Aku kawan dengan fulan bin fulan ni lama, macam-macam pencapaian kita orang dah capai bersama-sama, dengan projeknya, dengan apanya. Tapi bila sama-sama ni nak berubah, kadang-kadang seminggu, kadang 2 hari boleh bergaduh, tak berjumpa. Sebab apa? Syaitan dah campur tangan. Sebab tu kalau kita rasa selesa dengan amal ibadah, dengan ketaatan, bukan kita kena apa? Kena duduk sentiasa cek hati-hati. Syair ni tadi kata, hati-hati, tengok balik, cek balik amal ibadah kita, tengok balik kedekatan kita dengan Allah Ta'ala, tengok balik apa outcome kita. Kalau kita tak cek ataupun kita rasa kita okey, takut kita tertipu, gurur, tertipu dengan amal ibadah kita. Ibaratnya yang itu tertipu satu hal, dan ada orang dia tak nak tinggalkan dosa maksiat dia, digunakan ibadah sebagai apa? Guru kita bagi contoh apa? Pil ubat gaut kan. Pil ubat gaut je. Untuk apa? Untuk tutup kesalahan dia, untuk rasa aku baik, untuk orang puji aku baik, untuk rasa apa? Aku hampir lagi dengan Allah ni, aku tak adalah lalai terus. Itu menunjukkan kau dah jauh. Itu menunjukkan kau jauh. Bahkan orang, kalau syaitan pasangkan apa? Maksiat untuk lalaikan dia tu, alhamdulillah, senang dia boleh jumpa jalan. Tapi syaitan pasangkan apa? Pasangkan ketaatan. Untuk terus lalaikan dia. Itu yang selalu orang tewas. Moga-moga Allah ampunkan kita, moga-moga Allah terima taubat kita, moga-moga Allah buka pintu hati kita untuk kita terima perkara yang betul. Moga-moga Allah singkapkan segala tembok-tembok dalam hati kita, tabir-tabir dalam hati kita. Untuk apa? Untuk kita kenal yang mana betul, yang mana salah. Untuk kita kenal dalam diri kita yang mana yang kita perlu buat. Bukan sekadar kita nak nangis-nangis dengan Allah, nak buat ibadah, nak rasa ya Allah ampunkan aku. Usaha kau mana? Selalu kita sebut, kita dah rasa dah ada dorongan, alhamdulillah, jaga itu dorongan, jaga itu hidayah. Kenapa? Sebab dia boleh terbang. Boleh terbang, boleh tinggalkan kita. Sebab tu kalau kita dengan jaga hidayah, dengan apa? Dengan kita sentiasa hati-hati terhadap maksiat, terhadap amal. Terhadap maksiat, terhadap amal. Itu dua ni kena hati-hati. Cukup sekadar itu, kurang lebih itu yang boleh kita sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara, ada yang terguris perasaan. Moga-moga mohon maaf. Moga-moga apa yang baik, moga-moga kita ambil untuk kita ubah diri kita, untuk kita taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah ampunkan kita, moga-moga Allah redha kita, moga-moga Allah sentiasa pelihara kita, masukkan kita dalam kumpulan golongan-golongan yang baik. Moga-moga kita dimatikan dalam husnul khatimah, dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Moga-moga kita dengan berkat kita buat maulid minggu ke minggu, dengan berkat kita tinggikan suara untuk meninggikan Nabi. Moga-moga Allah hampirkan kita, sama-samakan kita bersama alim ulama kita, bersama guru-guru kita, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu, kita tutup majlis kita dengan doa khatam maulid.